Didik TV KPM. Dan sebentar nanti ada seorang guru yang akan berkongsi dengan kita tips-tips dan teknik untuk menjawab kertas mata pelajaran asas kelestarian. Mesti nak tahu siapakah guru itu kan? Baiklah, sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah saksikan profil guru yang akan membentangkan dan mengajar kita tips-tips untuk mata pelajaran asas kelestarian. Beliau adalah Cikgu Muhammad Haji Osman. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Anik. Anik apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah sihat hari ini. Saya Syukur rasa di Alhamdulillah. hari yang indah ni kan, Cikgu, saya pasti ramai murid-murid di rumah dah tak sabar-sabar nak dengar apa yang Cikgu akan kongsi bersama-sama. Pasti. Maka dengan itu, silakan, Cikgu. Okey. Terima kasih kepada Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada seluruh anak-anak murid kesayangan cikgu di pelosok negara kita. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan teknik untuk menjawab subjek asas kelestarian 3768/1 anak-anak. Okey, di sini kita tengok apa yang cikgu akan share bersama dengan anak murid sekalian. Jadi sebelum kita mulakan, pastikan anak-anak di hadapan anak-anak tersedia kertas, alat tulis. Catatlah apa-apa yang patut yang menjadi satu perangsang dan juga ilmu untuk anak gunakan untuk menjawab soalan peperiksaan kelak, insya-Allah anak-anak. Okey, hari ini kita terus nak pergi kepada pecutan teknik untuk menjawab soalan peperiksaan 3768 subjek asas kelestarian. Cik Okey, kita tengok di sini antara objektif yang cikgu garapkan untuk anak-anak murid semua adalah yang pertama, cikgu mengharapkan harapan cikgu, anak-anak murid kesayangan cikgu tahu kaedah teknik dan jelas dapat menapasi apakah kelemahan-kelemahan yang anak-anak sentiasa lakukan di dalam peperiksaan insya-Allah. Okey, jadi cikgu terus pergi kepada teknik untuk menjawab iaitu cikgu pergi kepada soalan bahagian B dulu, iaitu cikgu nak share dengan anak berkaitan dengan soalan pengiraan. Soalan pengiraan. Ada banyak soalan pengiraan. Okey, baik. Jadi, untuk soalan ini, ada keperluannya untuk cikgu berkongsi ilmu dengan anak murid, iaitu kita tengok soalan ini. Berikut adalah perkakasan elektrik yang akan dipasang di sebuah rumah kediaman. Di sebuah rumah kediaman. Jadi, di dalam rumah kita tu ada banyak perkakasan elektrik. Cuma cikgu listkan ini saja yang anak-anak dapat lihat, iaitu 10 unit lampu pindah floor 36 watt, 7 unit kipas siling 85 watt, 8 soket alih keluar 13 ampere yang dikawal oleh MCB 20 ampere, dan yang terakhir adalah 3 unit pendingin hawa yang mempunyai kuasanya 1 horsepower anak-anak. Okey, baik, sebelum kita untuk menjawab soalan ini, perlu kita tahu tentang jadual ini. Jadual ini adalah jadual kelonggaran bagi kepelbagaian perkakasan elektrik. Dalam soalan tu, biasanya dia akan sediakan jadual ini kerana jadual ini telah ditentusahkan oleh IEE. Apa dia IEE anak? Iaitu Institut Kejuruteraan Elektrik. Kerana jadual ini penting untuk kita guna pakai. Sebab apa anak? Sebabnya tidak semua perkakasan elektrik di rumah kita guna sepenuhnya. Jadi dengan mengambil kira tersebut, ada dia punya kadaran dia, ada dia punya faktor dia untuk kita mengira hanya arus anggaran sahaja. Baik, sebelum cikgu mulakan sesi perbincangan jawapan, saya nak tanya Anip. Anip, apakah keperluan untuk kita menentukan arus anggaran ni, Anip? Saya rasa arus anggaran ni penting supaya kita tidak ada gangguan elektrik di rumah, cikgu. Supaya semuanya mengalir dengan lancar dan berfungsi, alat-alat elektrik kita berfungsi seperti yang sepatutnya lah. Betul ke, cikgu? Betul lah, Anik. Hebatlah. Anik pun terror lah. Okey, baik. Belajar dari cikgu tadi. Okey, terima kasih, Anik. Ya, saya. Okey, baik. Kita pergi kepada teknik untuk menjawab soalan ini. Okey, berdasarkan jadual 1, hitungkan arus anggaran bagi semua perkakasan elektrik rumah kediaman itu. Baik, sebelum untuk kita menjawab soalan ini, sukanya cikgu sharekan antara petua untuk anak-anak menjawab.
kalau boleh anak-anak buatlah jadual sendiri. Anak-anak buat jadual sendiri supaya dalam jadual tersebut mudah untuk anak-anak menjawab dan yang pastinya mudahlah untuk pemeriksa menanda kertas anak-anak. Okey anak-anak jelas Apakah jadual itu? Meh kita tengok apa jadual dia Okey tengok peruntukan markah tu 13 markah besar anak-anak Tolonglah jawab dengan tekun soalan ini Baik, sebelum cikgu nak menerangkan kaedah untuk menjawab, sukanya cikgu share dengan anak apakah kesilapan yang sering anak lakukan dalam menjawab soalan pengiraan, iaitu yang pertama tidak mengingati formula. Itu penting. Jadi bacalah buku, ingatlah formula Bila hal berkaitan dengan pengiraan mestilah anak-anak ingat formula. Menggunakan formula yang salah, alamak itu kena ingat, cuai membuat kiraan. Dah ada kalkulator tapi salah buat kiraan. Tolong hati-hati. Jangan terlalu excited sangat untuk buat soalan kiraan Salah masuk nilai pun cikgu telah kenal pasti, antaranya tersalah masuk botan Ada yang anak-anak murid tulis 240, ada 400. Yang sebenarnya adalah kita menggunakan 230 volt saja anak-anak Okey, kemudian 1 horsepower bersama dengan 746 watt dan cos theta tu kita gunakan bila kita buat pengiraan untuk beban yang menggunakan motor. Yang menggunakan motor apa? Contohnya kipas ataupun penghawa dingin anak Okey. Anak-anak tengok kat sini. Cikgu dah tunjukkan contoh penggunaan peralatan ataupun perkasan elektrik. Contohnya lampu pindih floor. Ingat, anak-anak pandang atas tengok lampu pindih floor. Oh, lampu pindih floor kita mesti guna 1.8. Itu betulnya. Ingat, lampu pindih floor 1.8. Kalau kipas dia ada motor, kena masukkan cos theta. Mudah anak-anak ingat Kemudian kalau untuk lampu filament yang memerlukan haba, iaitu tak perlu kita gunakan cos theta ataupun peganda 1.8, terus masukkan formula je Satu lagi betul cikgu nak ingatkan anak-anak biasakan menggunakan segitiga bermuda. Segitiga bermuda anak-anak iaitu anak divide bagi 2. Atas ni anak tulis P, bawah ni I dan juga V. Jadi bila kita nak tentukan nilai arus, senanglah P per V. Itu konsep asas untuk anak-anak memahami dan mengingati petua untuk soalan pengiraan. Okey anak-anak Okey, sekarang anda dah tahu apa kesilapan yang nak buat, anda dah tahu apakah formula yang nak gunakan. So kita pergi kepada teknik untuk menjawab soalan ini. Ingat lagi tak cikgu dah sharekan kepada anak-anak buat jadual. Okey, ada 3 maklumat yang berguna iaitu beban, arus maksimum dan juga arus anggaran anak-anak. Okey, yang pertama kita nak tentukan apa dia anak? Iaitu kita nak tentukan 10 unit lampu pindih floor. Okey, 10 unit lampu pindih floor. Jadi kita nak kira arus maksimum, masukkan formula yang cikgu dah share tadi. I sama dengan P kali 1.8 bahagi dengan V. Ingat, V jangan salah tulis. Kena tulis 230. Tu ingat, penting tu. 1.8 ni ialah unit pengganda khusus digunakan untuk lampu pindih floor. Ingat lagi tak? Pandang lampu pindih floor, ingat 1.8. So, masukkan nilainya, anak akan dapat 2.8174 ampere. Bila kita dah dapat arus maksimum, terus kita dapat tentukan arus anggaran. Ingat lagi tu? Ingat tak lagi tak? Cikgu dah tunjukkan jadual 1 tadi kan? Dalam jadual 1 tu dia menyatakan bahawa untuk unit lampu 66% daripada arus maksimum untuk lampu. So masukkan nilai aja, anak-anak akan dapat 1.8595 ampere Okey. Baik, untuk peralatan yang kedua, perkakasan yang kedua iaitu 7 unit kipas siling 85 watt. Okey, masukkan formula. Baik, sebelum cikgu teruskan ni, sukacitanya cikgu ingatkan lagi. Bila melibatkan soalan pengiraan, yang penting anak-anak kena masukkan formula. Penting, sangat penting sebab cikgu lihat ramai di antara kalangan anak-anak yang terlupa tulis formula, dia terus tulis jawapan. Jadi bila tulis terus jawapan, maknanya mungkin kehilangan markah dari sudut cara kerja. Yang kedua, mesti ada step langkah kerja dia. Dan yang ketiga, mesti tulis unit. Kalau arus, mesti unit dia ampere. Kalau anak-anak tak tulis unit ampere, maknanya jawapan dia tidak diterima anak-anak. Okey, teruskan masuk arus maksimum, masukkan formula I sama dengan P per V cos theta. So masukkan nilai, anak-anak gunalah kalkulator dapat bacaan arusnya 3.0435. Bila kita dah dapat arus maksimum 3.0435, barulah kita dapat mengira arus anggaran. Gunakan jadual 1, 66% daripada arus maksimum untuk 7 unit kipas, kita dapat 2.0087 ampere. Jangan lupa unit mesti kita tulis ampere. Jelas tu Okey. Okey, kita tengok kepada perkakasan yang ketiga iaitu apa anak-anak?
8 soket alih keluar 13 ampere. Okey, ini agak special sikit anak. Agak istimewa pengiraan dia. Betul dia mudah macam ni anak. 1 MCB 2 soket. Okey, maknanya sini kita ada 8 soket kan. So kita kena tentukan berapa kali liter. 1 MCB 2 soket, 1 MCB 2 soket, 1 MCB 2 soket, 1 MCB 2 soket. Maknanya dia ada berapa liter? Dia ada 4 liter. Betul Dia ada 4 liter anak-anak Okey, baik. Jadi cikgu dah tunjukkan secara teori asal dia. Jadi kita ada 8 soket bahagi 2. 2 tu maknanya soket. 8 bagi 2 kita ada 4. 4 tu maknanya 4 liter. Anak-anak 4 liter. Jadi kita tentukan dulu arus maksimum 4 kali 20 bersemangat 80 ampere. Okey. Kemudian bila kita dah dapat arus maksimum barulah kita boleh tentukan arus anggaran. Macam mana kita nak tentukan arus anggaran? Okey, tengok kat situ Okey, liter yang pertama. Tadi kita dah tentukan 4 liter kan? Okey, tadi kita dah tentukan 4 liter. Liter yang pertama, kita terus ambil arus maksimumnya 20 ampere. Rujuk balik dalam jadual 1 yang cikgu tunjukkan tadi anak-anak Jadi baki 3 liter yang seterusnya juga rujuk dalam jadual tadi 40% daripada arus maksima tolak dengan arus untuk liter yang pertama 20. So kita dapat hasilkan nilai dia 24A. Jangan lupa tulis 24A. Jangan cikgu selalu pesan pada anak tu. Jadi kita wajarnya lepas itu kita perlu tentukan keseluruhan arus anggaran untuk 8 unit soket. 20 campur 24 kita dapat 44 ampere. Okey, right. Jadi pada yang terakhir yang kita perlu tentukan adalah apa nak? Apa ni? Okey, aircon ataupun pendingin hawa. Okey, apa formula dia? Pendingin hawa ni sangat simple, mudah saja pengiraan dia anak-anak Okey, so masukkan formula. Ingat cikgu dah terangkan tadi, bila peralatan menggunakan motor, mesti kita gunakan cos theta. Ingat tu je, motor cos theta. Motor cos theta. Okey. Baik, masukkan nilai dia. So, anak-anak akan dapat bacaan dia. Arus sama dengan 11.4476. Okey. Biasakan dengan 4 titik perpuluhan. Kalau boleh, itulah yang jelas supaya jawapan kita hasilkan tu lebih tepat. Kemudian, specialnya pendingin hawa ni, dia tidak ada arus anggaran. Dia directly terus ambil arusnya sama dengan arus maksimum. Tengok kat sini. So arus maksimumnya adalah sama dengan arus anggaran 11.4476 ampere. Okey anak-anak. Okey baik. Jawapan tak terhenti kat situ jawapan tak terhenti kat situ. Jawapan kita perlu lagi rungkaikan. So macam mana? Kita kena campur semua yang kita dah kira tadi, arus maksimum dan juga arus anggaran. So kita dah campur semua, kita dapat hasilnya 97.3085 dan untuk arus anggaran 59.3158. Kita dah campur semua ni anak Okey. So kita tengok soalan bahagian B pula. Bahagian B tengok. Okey. Rentetan daripada jawapan yang kita telah hasilkan tadi, okey, kita perlu laksanakan ataupun kita perlu menentukan apakah sistem fasa yang sesuai untuk rumah ini. Okey tengok. Jadi agak-agak apa yang sesuai? Kita dah kira tadi arus anggaran 59 ampere. Jadi dah tentukan ni apa yang sesuai rumah kita ni. Nak sistem apa? Ini ke itu? So hasil daripada dalam buku teks apa yang diceritakan iaitu jika kita memperolehi nilai arus yang kurang daripada 60 ampere, sistem yang sesuai adalah sistem satu fasa. Okey? Okey, satu lagi cikgu nak sampaikan jangan tulis sistem fasa 1. Fasa 1 tu macam rumah. Kena tulis sistem satu fasa. Dan dia punya sebab dia kurang daripada 60 ampere. Okey anak-anak Cikgu harap anak semua faham. Kita pergi lagi nanti di segmen yang berikutnya. Betul, sangat menarik tu cikgu. Dan saya rasa itu adalah tips yang sangat berguna. Saya juga senang nak ingat kalau kita sebutkan kipas ada cos theta. Betul cikgu Kalau kita sebut lampu pendek flow 1.8. Saya tepat. Pasti betul cikgu Saya pasti murid-murid di rumah juga akan senang ingat semua formula tersebut. Didik TV KPM